Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, macam mana cuti baru-baru ni? Okay, cuti 1 minggu. Harap semua dah fresh dan kembali bersemangat lah. Sebab sebelum cuti hari tu memang betul-betul out lah semua. Dan ada beberapa orang saja masih setia lagi. Okay, tak apa. Okay, kita sambung apa yang kita dah belajar pada sebelum cuti ni. Kan? Sebelum cuti tu kita dah tengok kad kredit kan, kebaikan dan keburukan kad kredit. Nah, kita semua dah tengok macam mana dia punya charge lewat. Okey, ni kita masuk ke subtopik terakhir untuk kad kredit lah. Untuk kad kredit. So masih lagi bab 5, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Nilai kita sama pada 5.24. Okey, 5.24 penyelesaian masalah melibatkan kad kredit. Okey, kamu masih ingat tak lagi yang saya dah terangkan macam mana kalau dia ada bayar minimum kan, macam mana kalau dia ada charge lewat kan, dia ada charge tambahan. So inilah kita ni tengok macam mana kita nak kira dia. Macam mana kita nak kira baki tunggakan kalau kita bayar minimum ataupun kita bayar lewat. Nanti kita tengok Okey. Tengok standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menyelesaikan masalah melibatkan penggunaan kad kredit. Kita tengok contoh yang pertama. Encik Hamzi mempunyai baki tertunggak kad kredit pada bulan Jun sebanyak RM600. Beliau hanya membuat bayaran minimum pada bulan Jun dan tidak menggunakan kad kredit pada bulan Julai. Tarikh penyata bulan Julai ialah 5 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Okay, masih ingat kan saya pernah beritahu tentang tempoh tanpa faedah. Okay, biasanya 20 hari daripada inilah yang kita bayar tu. Okey. Bank mengenakan kadar faedah tahunan sebanyak 18%. Okey, ini adalah faedah tahunan 18% atas baki tertunggak selepas tamat tempoh tanpa faedah. Apakah baki penyata kad kredit Encik Hamzi pada bulan Julai? Okey, dia nak tengok pada bulan yang pertama lah. Okey, dia menggunakan kad kredit pada bulan Jun kan, 600. So dia tengok berapa yang dia bayar untuk bulan Julai. Okey, bayaran minimum. Okey, kalau kamu masih ingat saya pernah bagi tahu bayaran minimum dia ialah 5% daripada baki tertunggak ataupun jumlah hutang yang ada lah. So darab 5% darab 600, so 5% darab 600 dapat RM30. Tetapi sebab 30 ni bawah dia 50, dia ada dua syarat kan, ada 5% ataupun 50, mana yang lebih besar. So sedangkan 30 ni lebih kecil dari 50, so dia ambil harga RM50 lah sebagai minimum. Sebab minimum untuk bayar kad kredit adalah RM50. Okey. So baki tertunggak dia ialah 600 tolak 50. So dia bayar 50 kan. Sebab minimum dia 50. 600 tolak RM50. So dapat 550. So inilah dia punya baki tertunggak. So kita tengok berapa pula dia punya charge kadar faedah. So baki tertunggak ni darablah dengan 18% ni kan, faedah tahunan 18%. Okey, kemudian kita darab dengan 5/365. Kenapa 5? Sebab tarikh penyata bulan Julai ialah 5 hari dari tamat tempoh tanpa faedah. Jadi so kita 5/365. Kenapa 365? Sebab 1 tahun 365. Kita mengandaikan tahun ini adalah tahun biasa lah. Melainkan kalau dia beritahu itu adalah tahun lompat yang mempunyai 366 hari. Okey, masih ingat kan? Kena ingat tu.
kan, 1 tahun 365 hari, so 5 per 365 sebab dia pakai hari. So 5 hari, so tekanlah kalkulator, kamu akan dapat RM RM1.36. Okey, inilah cas kadar faedah. So maka baki pada bulan Julai 550 tambahlah dengan cas faedah RM1.36, sudah RM551.36. Okey, itu adalah dia punya baki penyata kad kredit pada bulan Julai. Inilah dia punya baki dia. Inilah baki dia. Bukan dia kena bayar pada bulan tu. Ini adalah baki tertunggak. So nanti untuk next month dia kena darab lagi lah dengan maksudnya kena cari lagi lah cas kadar faedah dia. Okey. So ini adalah dia punya baki penyata kad kredit. Okey, tengok contoh yang kedua. Encik Lai membeli barangan hiasan rumah yang berharga RM2,000 dengan menggunakan kad kredit pada bulan Mei. Oleh sebab masalah kewangan, beliau tidak dapat menjelaskan apa-apa bayaran dalam tempoh tanpa faedah dan dikenakan caj lewat bayar dengan kadar 1%. Tarikh penyata ialah 10 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Bank mengenakan kadar faedah tahunan sebanyak 18% atas baki tertunggak selepas tamat tempoh tanpa faedah. Apakah baki hutang pada penyata kad kredit Encik Lai pada bulan Jun? Pada bulan seterusnya lah. Kan dia buat hutang pada bulan Mei dan dia ni adalah bulan Jun. So dia ingat 1 bulan saja. Ingat cas kadar faedah yang dikenakan. So dalam 2000 darablah dengan dia punya 18% darab 10 per 365 kan. Sebab dia 10 hari dari ni per dengan 365, 1 tahun ada 365 hari. So dapat RM9.86. Kini adalah kadar faedah. Tetapi dia dah bayar lewat. So cas bayar lewat adalah ni tadi. Kita tambah tadi lah. Dia punya 2000 tambahlah dengan cas kadar faedah ni. So darablah dengan 1%. So dapat RM20.10. So maka baki penyata bulan Jun, so 2000 kan, dia ni dia sebab dia tak bayar langsung kan, dia tak bayar langsung, so dia tak tolak lah apa-apa. So 2000 tambahlah dengan kadar faedah yang dikenakan RM9.86 dan tambah cas bayaran lewat RM20.10. Okey, nampak tak? Okey, ini disebabkan dia tidak bayar kan, tidak cas lewat. Sebab tu dia kata keburukan kan. Sebelum ni saya terangkan keburukan ni. Nampak besar kan RM20.10 ni. Berbanding dengan kalau kau bayar minimum macam tadi pun akan kurang lah. Okey. So RM2029.96. Nampak. Kita tengok contoh yang ketiga. Puan B ingin membeli sepasang kasut kulit berjenama secara dalam talian. Beliau melayari 2 laman web untuk membuat perbandingan harga kasut yang dihajatinya. Syarikat VL di Malaysia menawarkan harga promosi RM90. Caj penghantarannya dikenakan adalah sebanyak RM15 untuk penghantaran di Malaysia. Syarikat GS yang berpangkalan di Singapura menawarkan harga promosi SGD 40. Okay, ni dia punya mata wang lah. Kita RM, dia pakai SGD ataupun Singapura dolar Singapura 40. Tiada caj penghantaran dikenakan untuk setiap pembelian. Pertukaran mata wang pada masa itu ialah RM RM1 bersamaan dengan dolar Singapura 33 sen. Pembelian yang manakah lebih menguntungkan Puan B? Okey, ni dia inilah, ini dia tak ada kena dengan kad kredit. Okey, dia ni macam mana dia nak kira berapa dia punya inilah perbandingan harga kasut. Okey, Puan B perlu membandingkan jumlah bayaran untuk membeli kasut daripada kedua-dua syarikat. So syarikat VL dan syarikat GS. Tengok syarikat VL tu, dia bagi harga promosi RM90.
Cas penghantaran 15. So kita tambah 90 tambah 15 dapat RM105. So harga yang dikena keluarkan adalah RM105. Okey, macam mana pula dengan syarikat GS? Syarikat GS dia bagi promo. Harga promosi kita tukar kepada ringgit Malaysia lah kan. Kita so 40 bahagi 0.33 sebab RM1 bersamaan dengan 0.33 dolar Singapura. So darab dengan RM RM1. Jadikan nak tahu dia punya RM dia. So samalah dengan RM RM121.21. Okey, ni macam mana kita nak tahu kena bahagi 0.33 ni? Okey, ni saya tunjuk sikit lah. Keluarkan sikit. Okey, sebab RM RM1 sama dengan SGD 0.33. So kita boleh katakan ni kita stay so RM RM1. So yang ni pergi ke bawah lah, SGD 0.33. Maaf saya tak pakai pen. So ni lah sebab tu dia samalah kan. So nak tahu dia punya ni, so darab lah dengan SGD 40. Kalau tengok sama je, yang atas ni cuma dia bezakan ini SGD kat sini, RM1 dekat sini. Kalau kamu dah sama je, ini dia punya cara kira dia. Okey. So harga sebenar yang perlu dibayar adalah RM121.21. So mana yang lebih murah? So oleh demikian pembelian di Malaysia lebih menguntungkan walaupun dikenakan cas penghantaran. Nampak beza kan dia punya ni. Ni dia punya cara kamu nak tengok lah kan. Rasa kamu pun dah biasa kan buka Shopee tu, tengok satu-satu, tengok satu-satu kan. Dapat kan yang murah kan. Okey, tengok contoh 4. Encik Zaki membawa keluarganya ke Hong Kong semasa cuti sekolah. Beliau membayar kos penginapan dengan menggunakan kad kredit. Pertukaran mata wang pada masa itu ialah dolar Hong Kong RM1 bersamaan RM 0.55. Maksudnya 55 sen lah. Dan kadar faedah yang dikenakan atas kadar kredit ialah 3% jika jumlah bayaran penginapan ialah Hong Kong dolar 2000. Hitung jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Zaki dalam ringgit Malaysia. Okey, ni macam yang tadi lah. Okey, cas kadar faedah yang digunakan. Okey, mula-mula kita ni lah, kita tukar dulu untuk ni. Okey, tadi kita bahagi, ni kenapa kena darab pula? Okey, sekarang dia nak tukar. Tadi daripada Singapura tukar kepada Malaysia. Okey, sekarang dia, sebab tadi dia bagi, kalau korang tengok tadi dia bagi RM RM1 sama dengan Singapura dolar 0.33. Tapi dekat sini Hong Kong dolar 1 bersama dengan RM 55 sen. So ini sorry. So kita maksudnya $1 dolar ni Hong Kong bersamaan 55 sen. So kalau $2, so darablah kalau 2000 darablah dengan 0.55. So dia tukar kepada RM dan darab dengan 3/1 sebab dia ni kadar faedah dia terus cari ni. Dia dah cepat kan, terus kita terus cari darab dengan 3/100. So dapatlah kadar faedah lah RM RM33. So jumlah yang perlu dibayar, so yang tadi Hong Kong ni tadi ni tukar balik. Okey, tukar balik kepada ringgit Malaysia. So darab dengan 0.55. So tambahlah dengan yang ni, tambahlah dengan RM33. So dapat RM RM1,133. Okey, ni adalah dia punya tip lah, dia punya cara ni. Ketika menggunakan kad kredit di luar negara, pertukaran mata wang akan dilakukan secara automatik beserta faedah yang akan dicas bersama-sama.
Maksudnya apa yang dia kata, maksudnya bila dekat penyata kamu tu dia semua dalam bentuk ringgit Malaysia lah, sebab kamu daftarkan kad kredit kamu di Malaysia. Jadi dia akan tidak dia akan menggunakan ringgit Malaysia lah, dia akan tukar terus. Kamu tak perlulah kamu pergi nak tukar ni kan. Ni cara nak kira je lah kan, nak tengok betul atau tidak. Tapi bila kamu just pergi swipe dekat luar negara, dia akan terus deduct je. Okey, sampai di sini dahulu. Okey, kita tengok uji diri 8. Okey, ni insya-Allah kamu akan buat nanti. Okey, tengok Encik Utaya mempunyai baki tertunggak kad kredit pada bulan Januari sebanyak RM5,000. Beliau membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tidak menggunakan kad kredit pada bulan Februari. Okey, ini sama macam yang contoh yang pertama tadi kan. Contoh yang kedua, maaf. Okey, tarikh penyata bulan Februari ialah 10 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Bank mengenakan faedah tahunan sebanyak 18% atas baki tertunggak selepas tamat tempoh tanpa faedah. Hitung bayaran minimum. Macam dia. Nak tengok bayaran minimum adalah 5%. So 5% daripada yang tertunggak. Okey, kalau dia lebih pada RM50, so kita pakai yang tu lah, yang 5% tu. Kalau dia kurang dari RM50, kita ambil 50 sebab dia minimum kena 50. Okey, boleh ingat kan? Ni kamu cuba adik. Okey, baki tertunggak yang belum diselesaikan oleh Encik Utaya. So baki yang dia bayar dengan minimum tadilah. So tolaklah 5,000, tolaklah dengan tadilah sama ada 5% ataupun RM50. So kamu tolak 5,000 dengan nilai tu, so dapatlah baki tertunggak dia. Okey, charge yang digunakan. Okey, yang ni kamu kena darab dengan okey, mesti ingat dia kena darab macam ni lah. Dia kena darab tadi. Contoh satu betul. Sebab dia bayar minimum kan, macam ni. So tadi darablah dengan 18% dengan sebab dia, tadi dia bagi 10 hari kan, 10/365. Boleh? Ingat tak? Kan? Ya. Tadi kan baki tertunggak tadi ni, yang jawapan dekat B tadi ni. So kamu darablah dengan dia punya 18%, darab dengan 10/365. So itu dia punya charge. So baki penyata, so charge yang charge ni tambahlah dengan baki tertunggak. So dapatlah baki penyata kad kredit pada bulan Februari. Macam itulah dia punya cara kerja dia. Kalau kamu tak boleh ni, kamu boleh tengok pada contoh yang pertama. Cuma dia ubah ini kan, dia nilai-nilai dia akan berubah. Jalan kerja hampir sama. Tengok nombor 2. Puan Syafini ingin membeli beg tangan berjenama X. Pembelian di Singapura. Harga beg tangan adalah Singapura $275. Cas kiriman Singapura $45 untuk tambahan dari Malaysia. Pembelian di Malaysia harga $875. Cas kiriman percuma untuk pengantaran di dalam negara. Okey, ni macam tadi ya. So kamu kena cari dulu dengan kamu tukar dulu. Okey, ni 275 tambah 45 kan, dapatlah total yang kamu kena bayar. So tukar kepada ni kan, so kamu tambah lah. Contoh kan, 275 tambah 45, so dapat dalam 320 kan, kalau kamu tambah betul. Okey, tukar kepada ni, so 320 bahagilah dengan 0.35, so dapatlah dia punya jawab. Inilah nilai kat sini. So kalau inilah 875. So tengok mana yang lebih murah. So itulah yang lebih menguntungkan. Okey, kita boleh tengok nanti. Okey, nombor 3. Encik Ken membawa keluarganya untuk makan tengah hari di sebuah restoran di London. Beliau menggunakan kad kredit untuk membuat bayaran. Pertukaran wang pada masa itu ialah Great Britain 1
Dia pound lah, Great Britain pound satu bersamaan RM RM5.35 dengan kadar faedah yang dikenakan ialah 4%. Hitung jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Ken adalah RM jika hidangan dipesan berharga Great Britain pound 150. Okey, ni ni sama je macam contoh 4 kan. Ni cara-cara sama je, cuma kamu tukar je lah kan. Jadi Great Britain ni ialah Hong Kong punya ni. So kamu kira lah ni ikutlah dia punya cara kat sini. So insyaAllah kamu boleh dapat. Okey, sampai di sini dahulu. Okey, sekian. Okey, nanti kamu cuba buat latihan yang saya bagi tu. Cuba buat. Kalau ada masalah boleh terus PM kepada saya, tanya saya. InsyaAllah saya akan cuba semampu yang boleh. Okey, dan tolonglah, kita dah tak lama. Okey, berkemungkinan minggu depan pula kita akan ada PPT, peperiksaan pertengahan tahun, PPT. So akan ada soalan lah, nanti kamu akan soalan sebenar. Okey, so tolonglah pagi-pagi kawan-kawan kamu semua tu, tolonglah bangun. Ramai yang masih tidur lagi, dia bulan 5 itu tidur sampai sekarang, tak tahulah mana menghilang. Okey, akhir kata daripada saya, pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat, bukan yang hanya diingat. Imam Al-Syafi'i. Fikir-fikirkan dan Assalamualaikum. Terima kasih.